Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Sekarang ni minta maaf banyak-banyak, aku baru saja hantar kawan aku ke MRT. Aku sekarang ni berkampung di Hulu Langat, Sungai Lui. Sebab minggu ni, aku cakap dalam bulan puasa memang aku pack, aku kuat sangat, ada banyak program dengan NGO aku. Semalam pun kita dekat Cyberjaya. Hari ni kita ada program dekat Hulu Langat. Esok nak pergi ke Puchong, and akan ke Melaka. So by the way, untuk konten minggu ni jangan lupa like, share, subscribe, sebab aku ada something yang aku nak share dengan korang. So, aku kali ni aku shooting macam ni je lah. Kau boleh nampak. Okay, so untuk perkongsian kali ni, kalau ikutkan kita dah masuk 10 hari lagi Ramadan nak terakhir kan. Jadi bila cakap 10 hari terakhir ni, kita dah nak sambut raya kan. Jadi perkongsian ini adalah khas untuk mereka-mereka yang kata apa, yang tamat rawatan ke, yang balik cuti pada pusat ke apa kan. This is some tips yang aku boleh share dengan korang. Apakah yang perlu orang kata, sebab kena faham bila kita balik ke belakang untuk kita relax tu ada. Sebab antara perkara-perkara yang trigger kita juga adalah bila kita nak menyambut perayaan. Sebab dulu masa kita menagih, time-time macam ni lah kita tak bergaul. Time-time macam ni adalah promosi hebat kan, barang-barang kan. Lah ais dulu time-time raya ni lah yang harga dia lebih kurang murah, tokan jual. Jadi apa yang aku nak share kat sini adalah antara tips-tips untuk macam mana untuk korang elak daripada relapse pada bulan perayaan Hari Raya nanti. Okey, jadi tips yang pertama yang aku boleh share dengan korang adalah, pertama dia berkenaan dengan masa. Masa korang, kalau korang balik dekat rumah ke, ataupun kalau korang tak nak trigger dan sebagainya lagi. Oh sorry, sebab aku kat traffic light sekarang ni. Okay, so kunci you off, nanti kan kena sambun. So sekarang ni bila dalam kes bila korang balik rumah, masa yang aku masukkan sini adalah korang kena pastikan masa-masa korang di rumah adalah sentiasa diisi. Of course, dah raya nanti korang kena pastikan masa korang ada aktiviti-aktiviti persiapan raya lah. Contohnya korang nak kena merewang dan sebagainya lagi kan. Macam masa misalnya macam aku memang ada peruntukan masa untuk tolong family aku mengemas, memasak dan sebagainya lagi. Jadi korang peruntukkan masa tu betul-betul untuk family korang. Jangan korang sekadar kata macam duduk lepak tak buat apa. Sebab perayaan ni adalah waktu untuk korang bersama-sama dengan keluarga. Masa itu perlu diisi dengan aktiviti bersama dengan keluarga. Korang kemaslah bilik korang, korang dekorlah raya rumah sikit, pasanglah pelita, ataupun korang mengecatlah rumah, ataupun do something lah untuk rumah korang supaya korang occupied, ataupun masakkan ke mesin rumput ke. Tapi kalau mesin rumput pula korang ni penat, nanti kau ambil barang kan. So tak payah juga ambil benda macam tu. Kalau aku buat benda-benda yang persiapan raya, persiapan macam tu lah. Jadi untuk aku, masa aku dengan keluarga adalah prioritize. Aku prioritizekan benda tu. Okay, step yang seterusnya yang boleh tips yang seterusnya aku sambil mandu mampus aku kena saman ni. Tak ada. So tips yang seterusnya yang aku boleh share dengan korang adalah berkenaan dengan kewangan, financial. Pastikan dalam wallet korang jangan ada banyak duit. Kalau korang banyak duit, memang korang akan senang macam tak senang duduk. Betul tak? Walaupun mak ayah korang macam sini beli barang, beli daging lah sebagainya lagi, beli barang tu barang ni, pastikan duit di tangan korang jangan lebih daripada RM50 boleh. Sebab dengan harga duit tu korang memang tak senang duduk. Sebab korang ada duit. Bila ada duit, itulah yang korang akan macam okey, aku nak carilah benda-benda macam ni, aku nak cari barang lah. Sebab dengan duit tu lah, kena faham trigger ni disebabkan bila kau ada duit kan. Bila ada duit tu yang korang akan senang relapse, sebab kau mampu. Okay, next tips yang seterusnya aku share dengan korang. Bulan puasa macam ni, bulan raya-raya ni, handphone tu jauh-jauh lah sikit daripada korang. Sebab kadang-kadang betul, aku rasa ada ramai orang yang dengar tips aku. Contohnya korang remove lah, block lah, buang lah nombor-nombor yang tak sepatutnya kan. Contoh nombor-nombor yang kawan-kawan korang yang tak semenggah, jadi korang remove lah. Tapi kadang-kadang bila handphone korang dekat dengan tangan korang ada potensi untuk mencari. Bila korang mencari tu, itu yang berlaku. So apa yang aku nak share kat sini adalah handphone dengan korang jauhkan. Macam mana cara nak menjauhkan handphone? Berbalik kepada tips nombor 1 lah tadi. Maksudnya korang janganlah terlalu ada masa yang membosankan. Korang kena occupy jadi korang dengan tolong family korang, mak ayah korang, kemas apa yang patut. So apa yang aku nak share kat sini adalah handphone tu adalah mekanisme ataupun perkara yang paling berat yang boleh membuatkan korang
korang relax sebenarnya. Sebab dengan telefon itu ia menghubungkan korang dengan benda-benda lain. So benda tu kena jagalah. Kena jaga supaya telefon tu tidak ni. Ya, of course korang nak tengok benda-benda yang melibatkan celebration, contohnya iklan raya dan sebagainya lagi. Tapi cuba korang rancang betul-betul supaya korang tak apa dia kata, tidak bergantung pada telefon sewenang-wenangnya. Dan seterusnya, okey, lighting. Okey, dan seterusnya, tips yang aku nak share dengan korang untuk mereka yang beragama Islam. Of course, aku ni tips untuk raya sebenarnya. Untuk yang beragama Islam, jadikan solat korang sebagai satu kayu ukur ataupun satu indikator masa korang supaya korang ni free daripada pengambilan substance. Contohnya, kita adakan sehari kan kita 5 waktu solat, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Setiap kali masuk waktu, korang kena appreciate benda tu. Maksudnya, daripada pagi, subuh kan, subuh kira zuhur. Okey, aku free from drugs, aku dah tak ambil barang untuk sekian waktu. Lepas tu korang kena ikutlah. Maksudnya korang jadikan dia sebagai satu kayu ukur. Kalau benda itu macam okey, aku dah tak free, maksudnya okey. Dan korang kena kenal pasti masa-masa yang korang akan trigger. Contohnya ada setengah orang yang tak boleh waktu malam sebab korang keluar ataupun korang pergi beraya dekat somewhere, korang pergi mak pakcik korang dan sebagainya lagi kan. Korang akan lalu beberapa kawasan. Kalau benda itu boleh elakkan sebab benda-benda macam itu akan membuatkan korang mudah untuk jatuh. Dan aku rasa sebagai umat Islam, korang kena menghayatilah raya betul-betul. Kalau rasa sebab kadang-kadang kau akan rasa terlalu lama kalau kau tidak letak kayu ukur, tidak letak satu indikator, satu sukatan yang mengatakan kau free daripada substance. Jadi penggunaan substance ni sangat maksud aku, waktu solat itu aku suka jadikan dia sebagai indikator aku untuk aku free daripada drugs. Bila korang latih diri korang benda macam ni, lama kelamaan korang akan jadikan hari ataupun 24 jam korang sebagai indikator untuk korang free daripada substance. Itu adalah tips aku yang selalu aku gunakan lah pada peringkat awal-awal dulu. Jadi sekarang ni aku dah tak pakai solat punya waktu. Tapi kalau korang yang masih baru keluar, jadikan solat sebagai indikator korang untuk korang waktu solat korang jadikan indikator sebagai untuk menyukat tahap keupayaan kestabilan korang daripada penagihan substance. Itu memang membantu. Okay, dan tips yang aku rasa aku boleh share kat sini adalah antaranya adalah untuk permulaan, kalau tidak ada keperluan untuk melawat, menziarah ahli keluarga yang tidak sepatutnya, jangan pergi. Okey, apa antara contoh-contoh ahli keluarga lain? Nak raya ni, korang tak perlu nak rawat, tak perlu lawat. Contohnya, kalau korang ada pakcik-pakcik yang menagih kan, ada yang memang ada background penagihan yang kat ni, korang jangan pergi rumah dia. Itu memang obvious. Kalau korang pergi juga walaupun dengan keluarga korang, memang naas lah. Walaupun korang pergi dengan keluarga korang, walaupun keluarga korang pantau korang, sebenarnya dia mengganggu korang punya keadaan kestabilan emosi. Keluarga tak tahu kadang-kadang kita kena pergi juga rumah Pak Ngah. Anak Pak Ngah hisap dadah masalahnya, tapi korang pergi juga. Jadi bagi aku, jangan pergi. Cakap kat mak, jangan pergi mak, sebab yelah anak Pak Ngah pun sama juga ambil barang kan. Walau kan tengah-tengah borak, kau leka, aku boleh. Kau faham tak? Itu adalah antara contoh keluarga yang kau tak perlu pergi kalau ada background keluarga. Seterusnya, keluarga yang bagi aku lah tak perlu lawat adalah keluarga yang suka menjudge. Aku hampir berapa tahun tak balik kampung saudara mara. Sebab aku tidak suka ahli keluarga yang menjudge. Walaupun sebenarnya ahli keluarga aku tak judge pun, tapi aku bersifat insecure. Aku tak suka keadaan yang macam bila aku pergi rumah saudara mara, aku tak suka saudara mara yang jenis macam tanya balik aku macam contohnya aku dah dirawat dalam pusat pemulihan for 2 years misalnya kan, tapi tiba-tiba ada saudara mara yang macam, itulah kau, apa nak jadi dengan kau ni? Aku dah masuk pusat, aku dah struggle for 2 years, kau nak bagi nasihat kat aku lagi. Jadi aku tak suka dan aku tak pergi kat rumah pakcik aku. Sebab aku choose bukan sebab aku tak suka nasihat itu, tapi aku tidak suka keadaan aku dinasihatkan sebab aku dah susah, aku dah menerima rawatan. Jadi aku tak nak ada rawatan tambah. Sebab yang kadang-kadang yang beri nasihat ni, kalau lah bila pakcik-pakcik, makcik-makcik korang beri nasihat, kadang-kadang lebih berbisa kan daripada orang-orang lain. Jadi kalau aku tak jumpa. Dan satu lagi pula, aku tak suka keadaan yang mana bila kau pergi rumah saudara mara, aku tak suka saudara mara jenis cakap macam simpan-simpan barang, si Rusdi tu datang rumah kita kan, barang-barang hilang. Aku tak suka perasaan macam tu. Tapi kalau raya diorang datang ke rumah korang, tak apa. Tapi untuk aku masuk ke wilayah diorang, ahli keluarga aku is a big no-no lah. Jadi untuk aku
aku memang tak suka deal dengan this kind of situation. Walau bagaimanapun, benda ini bukanlah bersifat selama-lamanya. Sebab korang, kalau korang sudah stable, korang pergilah one day nanti. Sebab tak elok juga. Sebab macam aku memang mengambil masa for like 2 years to 3 years kot untuk tak berjumpa. Sebab aku ada perasaan malu aku. Yang kedua pula, aku memang tak suka. Sebab aku kenal pakcik-makcik aku yang jenis macam suka menasihatkan orang macam, kau tak boleh ni, kau tak boleh tu lagi dah. Sebab bukan aku tak suka nasihat orang, tapi aku rasa cukup-cukup lah ramai orang dah nasihatkan aku. Nanti kalau tidak, aku tak boleh move on dengan hidup aku. Kadang-kadang nasihat yang terlalu banyak pun membuatkan kau stuck dengan hidup korang. Betul tak? Aku rasa kau mesti setuju dengan aku punya. Sebab yelah, jadi kalau kau tak suka, jangan pergi. Sebab korang ada hak untuk tidak pergi sebenarnya. Bincang dengan keluarga betul-betul. Sebab dengan keluarga korang pun korang dah kena nasihat kan. Apatah lagi dengan pakcik-pakcik, makcik-makcik korang yang lain. Jadi kalau aku memang tak pergi. Mungkin ada ahli keluarga kat sini yang kata macam, alah cikgu, kita orang boleh jaga. Tidak. Memang secara fizikalnya kau boleh jaga ahli keluarga korang, tetapi kau tak boleh jaga emotion ahli keluarga korang yang terlibat dalam penagihan ini. Jadi ini semua adalah dari segi berdasarkan pengalaman aku. Dan untuk mereka-mereka yang menonton ini, aku harapkan korang boleh stay kekal pulih lah. Sebab insyaAllah raya kita tahun ni pun dah boleh balik kampung dan sebagainya lagi kan. Jadi bila dah balik kampung tu, korang manfaatkanlah masa dengan korang betul-betul. Berubahlah untuk diri sendiri, bukan berubah untuk diri orang lain. Sebab sebenarnya apa yang aku nak sampaikan sini adalah, orang sebenarnya tak boleh nak faham kau. Orang boleh menyokong engkau, tapi kalau engkau sendiri tak faham diri engkau, kau jangan harap nak orang sokong kau. Sebab engkau sendiri macam nak menagih je lagi. Kau masih lagi nak macam menenangkan hidup kau lagi. Jadi kau nak suruh orang faham kau nak orang sokong kau, tapi kau sendiri tak faham diri kau. The only person yang boleh faham diri kita adalah diri kita sahaja. Betul. Tapi aku ramai juga orang salah kod bila saya dan faham diri saya. Maksud saya yang suka benda. Tidak. Engkau kena faham yang engkau juga kuat sebenarnya untuk berubah. Dah ramai contoh kawan-kawan aku yang sebenarnya dah kembali ke pangkal dan dah berumah tangga, dan menjadi orang berjaya. Korang takkan stay lagi macam ni kan? Dah ada sosial media macam ni, korang masih lagi nak menghisap. Benda-benda itu, orang kata trigger tu memang akan datang. Untuk bulan puasa ni kau kena pasti, dalam trigger-trigger yang benda-benda yang perasaan-perasaan nak menghisap ni memang akan datang. Tapi kena ingat formula ni, aku selalu pegang, benda itu datang selalu dalam 3 minit je. Dan 3 minit ni kalau kau tak atasi dengan betul-betul, masa depan kau memang akan berubah lah. Memang akan macam totally like change macam tu je. Okay, so aku harap korang enjoy. Aku pun tak banyak video bulan ni. Jadi aku harap korang berpuasa dengan baik, dan kau sambutlah raya ni dengan baik korang. Okay, sekian saja daripada saya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Saya membuat rakaman melalui dalam kereta. Assalamualaikum. Bunda, duhai ayanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Tering, tanpa ku sedari, air mataku mengalir.